Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roskaro Syikirin binti Muhammad Zawawi daripada kelas D PHU 5C. Terima kasih kepada Media Ain kerana memberi tugas kepada kami dalam subjek pemasaran Islam ini. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang, iaitu saya Roskaro Syikirin dan kawan saya Asmida, Seri Atikah, Fatihah dan Faiz. Saya Roskaro Syikirin binti Muhammad Zawawi daripada kelas D PHU 5C. Saya akan membentangkan pengenalan syarikat. Syarikat Your Taster bermaksud cita rasa anda. Dengan apa yang ditawarkan di syarikat Your Taster, iaitu makanan western, ia adalah menepati cita rasa anda tidak kira tua ataupun muda. Dan disitulah terbitnya syarikat yang kami tubuhkan pada 20 Jun 2020 yang bertempat di Jalan Pandan 1, Pandan Jaya, Kuala Lumpur. Dan syarikat ini juga telah memulakan beroperasi pada 26 Jun 2020 yang diuruskan oleh 4 orang ahli rakan kongsi. Okey, dari segi logo syarikat kami yang berlatar belakangkan warna coklat adalah melambangkan klasik, yang mana perniagaan ini akan dilancarkan oleh kami yang terdiri daripada 4 orang. Selain itu, gambar syar perempuan yang tertera di logo ini melambangkan kepakaran kami dan meningkatkan keyakinan para pelanggan bahawa syarikat tersebut mampu menyediakan hidangan yang lazat, menyelerakan dan menarik minat pelanggan untuk mengulangi pembelian atau berkunjung ke syarikat yourtaster.co. Seterusnya, logo chef yang memakai baju putih itu juga melambangkan kebersihan serta kesucian. Oleh itu, kami turut menitik berat dari segi kebersihan serta kesucian. Hal ini supaya kesihatan terjamin buat para pelanggan dan yang paling penting, sumber yang kami peroleh untuk penyediaan hidangan bagi para pelanggan kami adalah halal dan thayyiban, khas untuk para pelanggan kami yang mementingkan makanan halal dan anda tidak perlu lagi risau untuk membeli produk kami. Dan bagi non-Muslim juga, boleh mencuba produk yang kami tawarkan kerana tiada bahan terlarang yang boleh memudaratkan kesihatan. Okey, syarikat Your Taster ni, dia telah menawarkan makanan barat iaitu lamb chop. Apa yang kita tahu, lamb chop ni, ia merupakan makanan cita rasa orang Arab kerana kambing adalah salah satu makanan sunnah dan ianya 100% dijamin halal. Hal ini dapat memuaskan hati para pelanggan yang menitik berat tentang halal. Selain itu, terdapat juga makanan sampingan iaitu sweet corn cheese yang sememangnya cukup menyelerakan. Seterusnya, jagung manis ia sangat terkenal di Malaysia kerana rasanya yang manis dan boleh dibuat sebagai pencuci mulut. Malah, jagung manis juga ia salah satu makanan digemari oleh orang ramai, tidak kira tua ataupun muda. Hal ini, pelanggan boleh menikmati sajian tersebut di syarikat kami iaitu yourtaster.co. Dan kami juga turut menyediakan khidmat penghantaran ke rumah bagi memudahkan para pelanggan yang tidak mempunyai transport untuk datang ke syarikat kami. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmida binti Khalid dari kelas D PHU 5C. Saya akan membentangkan bahagian saya iaitu pengenalan campuran pemasaran. Menurut Kotler and Armstrong, campuran pemasaran adalah salah satu set elemen-elemen pemasaran yang boleh dikawal dan berstrategi di mana setiap syarikat tersebut menggabungkannya untuk menghasilkan maklum balas yang dikehendaki di mana dalam pasaran sasaran. Dengan menggunakan elemen-elemen di dalam campuran pemasaran, syarikat tersebut boleh melakukan aktiviti-aktiviti pemasaran yang mempengaruhi permintaan terhadap produknya. Ia mengandungi 4 elemen iaitu produk, harga, promosi dan tempat atau lebih dikenali sebagai 4Ps. Yang pertama, produk. Produk merupakan apa sahaja yang boleh ditawarkan kepada pasaran untuk perhatian, pemilikan dan penggunaan yang boleh memuaskan kehendak dan keperluan sama ada barangan ataupun perkhidmatan. Yang kedua ialah harga. Harga adalah jumlah wang yang dikehendaki untuk sesuatu produk. Yang ketiga ialah tempat. Tempat merupakan satu set organisasi yang saling bergantung dan terlibat di dalam proses pembuatan produk untuk kegunaan pengguna atau pengguna perniagaan. Contohnya seperti
produk tu dijual di mana, dia dihasilkan di mana. Okey, itulah sebenarnya tempat. Okey, yang terakhir adalah promosi. Promosi merupakan bentuk-bentuk ataupun kaedah-kaedah komunikasi yang digunakan untuk memberitahu, mengingatkan dan juga memujuk pengguna mengenai sesuatu produk yang dikeluarkan ataupun dijual oleh sesebuah syarikat. Kaedah-kaedah promosi ini terdiri daripada periklanan, promosi, jualan, publicity dan jualan persendirian. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Faiz, saya daripada 5C. Okey, tajuk saya adalah kepentingan campuran pemasaran. Kepentingan campuran pemasaran merupakan satu idea ataupun jalan kerja meningkatkan hasil jualan. Namun setiap kategori berpandangan lain. Antara kategori yang dapat dibahagikan ialah peniaga yang mementingkan keuntungan. Pengguna akan memenuhi kehendak ataupun keperluan, dan ekonomi negara akan memastikan kebajikan rakyat. Pertama, kepentingan campuran perniagaan bagi peniaga. Baik, bagi peniaga, apa yang kepentingan dia terhadap produk? Terhadap produk ialah individu yang menjalankan sebuah perniagaan dalam menghasilkan sesuatu produk, pasti mereka akan menghasilkan produk yang dapat memenuhi kehendak atau keperluan pengguna. Produk tersebut juga perlu bersesuaian dengan pengguna masa kini. Selain itu, memenuhi cita rasa yang pelbagai. Hal ini dapat menarik minat serta meningkatkan hasil jualan. Baik, dari segi harga, kepentingan harga dalam bagi peniaga ialah sebagai seorang peniaga yang adil, harga yang ditawarkan mestilah berpatutan, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Hal ini juga bertujuan bagi berbalik keuntungan pada peniaga. Justru harga yang ditawarkan perlu dibahagi siap dengan cukai yang perlu diletakkan ataupun dikenakan. Okey, dari segi promosi pula, kepentingan peniaga dalam promosi. Promosi merupakan salah satu teknik yang digunakan oleh peniaga bagi menarik minat pelanggan. Selain itu, teknik ini juga dapat menghabiskan produk lama untuk mengeluarkan produk baru dalam masa yang singkat. Maknanya promosi ini dapat mengejar pelanggan yang lebih banyak, mendapatkan pelanggan yang lebih banyak untuk mendapatkan hasil jualan dalam masa yang singkat. Okey, dari segi agihan pula, dalam teknik agihan semestinya tidak lain dan tidak bukan peniaga pasti mahu meletakkan produknya di tempat yang bersesuaian dan tempat pasaran yang terlaris untuk dijual seperti pasar raya. Oleh itu, pelbagai cara agihan yang difikirkan oleh peniaga, walau bagaimana cara pun, termasuklah melalui teknik online. Baik, yang kedua, kepentingan campuran perniagaan bagi pelanggan ataupun pengguna. Okey, baik. Dari segi produk, bagi pengguna memilih produk sudah pastinya ada dua kemungkinan. Sama ada produk yang dipilih adalah bertujuan kepada kehendak ataupun keperluan. Pelanggan amat bijak dalam memilih produk yang terbaik untuk mereka. Oleh itu, terciptalah kepentingan dalam pemilihan sesuatu produk oleh pengguna. Okey, baik. Yang kedua, yang seterusnya, harga. Okey, pengguna amat mementingkan harga dalam pembelian suatu produk. Hal ini kerana pentingnya pemeriksaan kesesuaian harga produk setelah dibandingkan di beberapa kedai.
di beberapa kedai. Ya, hal ini dapat memastikan bajet tidak lari daripada target yang telah ditetapkan. Promosi pula menjadi sebuan orang ramai kerana kejatuhan harga suatu produk. Oleh itu, pengguna pasti akan merebutkan peluang yang ada. Hal ini menjadi suatu kepentingan bagi pengguna untuk memelihara dari segi ekonomi rumah tangga. Okey, dan yang terakhir, agihan tertanam dalam keinginan pengguna untuk mendapatkan kesesuaian produk yang berdekatan sama ada di kawasan penginapan ataupun tempat kerja mereka. Sebab apa? Sebab mereka mestilah nakkan penjimatan dari segi minyak, masa, tenaga. Inilah salah satu perkara yang perlu dicari oleh peniaga untuk memenuhi kemudahan untuk pengguna mendapatkan suatu produk peniaga. Okey, dan yang terakhir ataupun yang ketiga ialah kepentingan campuran perniagaan bagi ekonomi negara. Okey, dari segi produknya, setiap barang pasti dikenakan cukai dalam bentuk seperti SST ataupun GST. Kerajaan meletakkan cukai pada setiap barang bertujuan membantu masyarakat yang menggunakan perkhidmatan awam seperti membaiki jalan raya yang sudah pecah ataupun berlubang. Maknanya kat sini, setiap cukai-cukai yang 5 sen ni hasil gabungan daripada semua orang yang dah beli produk-produk yang kena cukai itu. Kerajaan akan kumpulkan duit cukai-cukai itu dan menggunakan jika ada macam jalan pecah ataupun lampu tak ada, lampu jalan tak ada, duit itulah yang akan digunakan oleh kerajaan untuk untuk masyarakat. Okey, seterusnya dari segi harga. Sesuatu produk akan dikawal harganya oleh kerajaan. Menjadi kebiasaan, harga produk yang dikawal oleh kerajaan ialah gula, minyak, getah, petrol, ayam, ikan dan macam-macam lagi. Harga barang tersebut dikawal oleh kerajaan kerana ia merupakan barang asas yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat. Sebagai contoh, tiba pada hari raya Aidilfitri, menjadi kebiasaan masyarakat akan masak ayam rendang. Dia mestilah menggunakan ayam. Maka permintaan masyarakat terhadap ayam mesti akan meningkat. Seandainya harga produk tersebut tidak dikawal, pasti akan berlaku ketidakadilan dalam penggunaan kuasa beli setiap individu. Oleh itu, semakin banyak permintaan terhadap suatu produk, semakin naik tingkat harga pada sesuatu produk. Yang di hujung itu saya menulis dalam segi dalam penulisan ekonomi, simbol-simbol. Yang D itu adalah penawaran dan S tu supplier penerima. D itu penerima dan S tu adalah penawaran. Okey. Dan terakhir dan seterusnya dari segi promosi, bagi dalam sebuah ekonomi negara, kepada peniaga yang membuat promosi, ianya amat penting dalam meningkatkan kutipan cukai barang dengan jangka masa yang singkat. Justru ia juga menyumbang keuntungan pada peniaga sendiri. Maknanya dalam masa yang sama dia buat promosi itu, dia akan menyumbang kepada ekonomi negara, dan dalam masa yang sama juga dia telah sumbang pada diri sendiri. Okey. Dan terakhir ialah agihan. Bentuk agihan produk oleh peniaga turut membantu ekonomi negara untuk berjalan dengan lebih pesat. Kepentingan bentuk agihan produk oleh peniaga terdapat
terhadap ekonomi negara, ia dapat menyelamatkan daripada ekonomi negara runtuh. Di samping bentuk agihan yang berjaya dapat memajukan dalam sebuah ekonomi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Fatihah binti Rozi daripada kelas di PHU 5C. Okey, saya akan membentangkan tentang kajian campuran pemasaran syarikat, iaitu yang pertama adalah produk. Okey, sebelum tu saya nak memperkenalkan nama syarikat kami, iaitu yourtaste.co, yang mana kami menjual lamb chop dan sweet honeycomb. Okey, untuk produk kami ini, kami mempunyai logo dan label bagi memudahkan untuk memudahkan pelanggan kami untuk mengenal dan mengingat produk kami ini. Okey, bungkusan bagi produk kami ini, kami bagi lamb chop kami menggunakan bekas plastik, manakala bagi sweet honeycomb pula kami menggunakan cawan plastik. Okey, yang kedua adalah harga. Okey, kami menggunakan kaedah value based pricing sebagai strategi peletakan harga yang membawa maksud persamaan harga dengan pesaing, tetapi berdasarkan nilai yang diberikan pelanggan kepada perniagaan kami. Okey, yang ketiga pula adalah saluran pemasaran. Okey, kami menggunakan kaedah penjualan secara langsung, iaitu direct selling. Direct selling ni adalah kami sebagai peniaga menjual direct kepada pelanggan tanpa menggunakan orang tengah. Okey, yang keempat pula adalah promosi. Okey, promosi dalam perniagaan ni sangat penting untuk mengembangkan lagi dan meningkatkan keuntungan kami. Okey, jualan produk kami ini mempromosikan produk dengan kami menggunakan beberapa medium seperti medium WhatsApp, FB, Insta dan TikTok. Sebabnya medium seperti ini tidak memerlukan modal dan kami tidak memerlukan kos untuk bayar iklan ni. Sebabnya medium WhatsApp, FB dan Insta ni free je untuk mengiklankan produk kami. Okey, sekian daripada saya. Saya serahkan kepada kawan saya untuk membentangkan item yang lain. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Nur Atikah daripada kelas di PHU 5C. Saya akan menerangkan di bahagian kesimpulan. Pada akhir kata, 4 elemen daripada promosi, harga, peagihan dan produk berdasarkan 4Ps bagi syarikat yang kami tubuhkan ini adalah lebih menjurus kepada pendekatan rohani yang berteraskan daripada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Rancangan pemasaran juga merupakan salah satu elemen penting bagi memastikan matlamat organisasi tercapai. Sehubungan itu, seorang peniaga yang mempunyai akhlak yang baik ketika berniaga memberi komitmen yang tinggi dalam penghasilan produk dan perkhidmatan yang baik serta dapat menyumbang sesuatu kebaikan dan keuntungan bukan sahaja kepada syarikat, malah kepada masyarakat di sekeliling. Sekian, terima kasih daripada kumpulan kami. Selamat menonton. Bye-bye. Assalamualaikum.